Saya pun waktu tu sandar, dan saya buka telefon saya. Saya slide. Tengok Instagram waktu tu. Waktu tu cap, saya terdengar bunyi macam ni. Akak. Saya pun menjengah melalui mata saya lah. Saya tengok dia tidur lagi. Dia tengah baring. Sebab tak tahulah, saya pun main handphone. Akak. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Malaysia. Assalamualaikum, salam minggu mengundi. Assalamualaikum good people. Welcome back to Ashraf channel. It's a special episode, man. Okay, it's a special episode, man. Alright. Untuk seram Isnin lah. Tapi seram yang ini kita bagi special sikit. Dek, kerana kita dah nak hampir 500,000. So Acap harap korang yang mana tengah tengok cerita ni, yang belum tekan subscribe, yang Acap, saya suka tengok video awak tapi subscribe tak tekan. Tekanlah siap-siap. Saya nak 500k ni. Nanti bila saya dah sampai 500k, saya ada giveaway, saya nak keluarkan baju dan macam-macam lagi. So takkan kau nak tunggu lama-lama? Tolonglah saya. Okay guys, jangan lupa tekan subscribe dan juga hit notification. Kita like juga video ni. Kita layan konten yang paling diminati. Kita nak cerita pasal kisah asrama 1. Let's roll it. Okay guys, kita tak nak buang masa. Kita nak terus jump in ke cerita yang pertama. Okay. Cerita yang pertama ni tentang seorang pelajar Aspuri. Dia ni merupakan seorang pelajar senior dan juga merangkap esko waktu dia bersekolah lah pada tahun 2017 waktu tu. Okey, Abang Acap, nama saya Zulaika. Orang panggil saya dekat dalam asrama ni, dia orang panggil saya bos. Dia kata tak tahulah kenapa bos. Mungkin biasalah kita kat asrama kan ada nama-nama panggilan, nama timbangan-timbangan kan. Nama korang apa dulu kat asrama? Cuba korang komen. Kalau Acap dulu, korang panggil Acap lah. Acap KP, Acap. Itu je lah kot. Yang lain tak ada. Tak best sial hidup asrama aku. Tak ada nama lain. Okay, alright. Jadikan cerita, dia kata benda itu terjadi ketika tahun 2017. Dia form 5. Dan benda ni jadi hujung tahun. Biasa Cap, hujung tahun kita tahu kita akan menduduki peperiksaan akhir tahun. Manakala kami form 5 ni sedang menunggu masa lah untuk menduduki peperiksaan waktu tu SPM. Okay. Nak dijadikan cerita Cap, kami ni ada dalam 3 blok. Dan sekolah kami ni semuanya perempuan. Sekolah perempuan lah. Alright. Biasalah hujung-hujung tahun ni kan, kita akan ada sedikit gangguan lah sebenarnya. Dah jadi kebiasaan kepada sekolah ni. 5 tahun saya dekat sekolah ni Abang Acap. Abang Acap 2017 di form 5. Okay. Aku abang. Okay. Alright. Tadi sampai mana? Sampai mana lupa dah. Dia kata benda ni selalu berlaku dekat sekolah dia. Selama 5 tahun dia berada dekat sekolah, setiap kali hujung tahun akan berlakunya macam mana dia kata, kerasukan yang pelbagai, berbagai cara. Ada yang nampak waktu tu kata nampak lembaga, ada yang kata nampak lembaga putih, ada nampak lembaga hitam, ada nampak kepala dan sebagainya. Ada yang paling dahsyat dia kata waktu di form 3 ada akak tu dirasuk dan cuba ditenangkan oleh seorang ustaz ni, and tiba-tiba dia berbahasa Thailand waktu tu, berbahasa Siam lah. Waktu tu memang seram lah dia nak ceritakan lah. Alright, dia kata benda ni terjadi di hujung tahun ketika saya menjadi senior. Walaupun kami mengharapkan supaya benda ni tak jadi, tapi nak macam mana lah kan, ini tentuan ilahi, kami terpaksa menghadapinya. Alright, 3 hari sebelum cuti sekolah Abang Acap, kami semua berkumpul pada waktu maghrib di sebuah surau di asrama kami ni. Saya, esko,
Saya orang yang in charge dekat dalam bilik saya ni, and dalam bilik saya ada 12 katil lah Abang Acap. So saya perlu jaga 12 adik-adik form 2 waktu tu, tingkatan 2, untuk diorang sama-sama lah. Walaupun waktu tu saya bukanlah in charge penuh, sebab saya dah lantik seorang budak form 4 untuk jaga bersama saya, disebabkan saya dah nak masuk SPM lah. So bila nak masuk SPM ni biasanya senior akan banyaknya letak jawatan, tak kisahlah exco dan sebagainya. Alright, moving on ke surau tadi. Sampai je kita orang kat surau Abang Acap, kita orang macam biasalah semayang dan sebagainya sehingga selesai pada pertengahannya, which is pada pukul 8 suku macam tu. Sebelum kita orang nak berganjak kepada isyak, pada waktu tu pukul 8.20 lebih lah waktu tu. So nak jadikan cerita, waktu tu kita orang ni ada ceramah agama. Alright, ada seorang ustaz kat depan, and kita orang dekat belakang ni dengar apa yang dibicarakan oleh ustaz tersebut. Dalam ustaz tu tengah bagi ceramah Acap, tiba-tiba kami terdengar bunyi orang menjerit dekat belakang. Macam tu. Waktu tu saya dah expect lah, macam aduh malam ni ke, macam tu lah. Saya mengeluh seorang diri lah, sebab saya dah biasa Acap dengan benda-benda ni. Budak-budak best saya dah biasa dah. Kita orang nampak dekat belakang tu, tiba-tiba Cap, ada seorang junior kami menjerit ketakutan. Dia macam menggigil, like tak tahu apa yang dia nampak, and dia macam tak boleh dikawal lah. Budak tu budak form 1, and kita orang pun bergegas pergi pegang budak tu, and then kita orang baca, and ustaz yang ada kat situ pun tolong kita orang, and pada waktu tu settle. Nasib baik benda tu tak merebak Abang Acap. Dia settle, dan saya baru perasan budak yang terkena tu adalah budak dom saya sendiri. Waktu tu okay, nak jadikan cerita Abang Acap, lepas dah settle apa semua, kita orang try sedarkan budak tu. Budak tu sedar macam biasa and kembali pulih lah. Cuma keadaan badannya pun ada sedikit lemah, dan kita orang pun bawa dia pulang ke dom. Pada waktu tu dom saya lah, dom C3 dia kata waktu tu. Saya masuk kat dom C3, and budak-budak yang lain pun ada juga. And waktu tu dah pukul 10 suku, dia tulis itu 10 suku malam. Saya mengarahkan budak-budak yang lain untuk pergi prep. Yang lain dah beri turun lah prep. Tak apa, biar akak jaga dengan dia. Okey kak, akak okey ya seorang-seorang? Okey, bukan hantu pun orang. Aku kata macam tu lah waktu tu. So yang lain ni pun turun ke bawah, tinggallah saya berdua dengan budak ni tadi. Okey, budak ni nama dia Aini Cap, budak form 1, and dia waktu tu antara yang paling muda dalam dom saya. Saya lupa nak bagi tahu dia. Saya jaga budak form 2, and ada 2 orang je budak form 1. Lupa nak bagi tahu kat situ. So bila ada 2 budak form 1, yang seorang tu biar okey, yang dia ni lah, cuma mungkin dia ni lemah semangat dan sebagainya, and baringlah dia kat situ. Saya pun baring kat katil saya. Saya pun waktu tu sandar, and saya buka telefon saya. Saya slide tengok Instagram waktu tu. Waktu tu Cap, saya terdengar bunyi macam ni. Akak. Saya pun menjengah melalui mata saya lah. Saya macam, saya tengok dia tidur lagi, dia tengah baring. Sebab tak tahulah, saya pun main handphone. Akak. Ya ni nak apa? Saya pun tengok handphone saya balik. So saya tengah handphone, saya terdengar lagi sekali Cap, bunyi yang sama tapi dengan nada yang berbeza. Akak. Saya dengar macam tu. Saya dengar dia menangis pula. Waktu tu saya panik lah. Saya pun bangun daripada katil saya untuk pergi jengah budak tu dekat katil dia. So katil kami ni agak jauh jugalah. Saya punya katil betul-betul depan pintu, dan katil dekat tepi tingkap belah hujung sana. So saya bangun, saya pergi ke arah dia. Saya tengok kat sebelah dia, dia tengah menangis Cap waktu tu. Dia tengah menangis terisak-isak lah. Tak tahulah kenapa. Saya kata, ini awak okey tak? Akak ada ni, akak takut. Dia kata macam tu. Takut apa? Dia kejar. Dia kata macam tu dengan saya tau. Tak ada. Akak dengan awak je ni. Okay? Awak baring, jangan fikir benda lain. Awak selawat je dalam hati sekuat awak boleh. Okay? Budak tu pun angguk, dan dia berhenti menangis Cap. Budak tu baring, sementara aku baring di sebelah katil dia pada waktu tu. Aku pun sekali lagi bawa telefon. Aku main telefon. Sampailah satu ketika tu Cap, aku terdengar bunyi orang macam
cara kata dia macam menangis tapi dalam keadaan macam mana menjogok. Kau faham tak benda tu? Dia macam bunyi macam tu. Aku macam bunyi apa pula ni? Aku tengok budak tu okey je tidur, tak ada bunyi. Aku macam apa masalah dia ni? Siapa ni? Apa yang menangis ni kan? So waktu tu aku pun tak sedar hati. Aku pun bangun daripada katil tu untuk pergi buka pintu dom yang ada lah. Sebab apa-apa jadi senang nak lari kan. So aku pun buka selak pintu dom tu. Aku buka pintu dom tu. So bila aku dah buka pintu dom tu, Cap, aku nak pusing lah, nak kembali semula ke katil yang aku bagi tadi. And waktu aku pusing tu, Cap, aku nampak budak Aini ni tengah berdiri dekat atas katil dia. Dia berdiri, Cap. Dia berdiri di macam pandang aku macam ni. Rambut dia macam ni. Dia pandang aku macam ni. Waktu aku macam Aini. Aku berhentikan langkah aku lebih kurang 20 meter daripada dia. Aini, akak ni. Akak. Ya Aini. Jom main kejar-kejar. Dia turun. Terus dia turun daripada katil tu, Cap. And dia terus kejar aku. Aku apa lagi? Aku dengan tak pakai tudung je berlari turun bawah, Cap. Aku berlari turun sampai bawah tangga. Dan budak tu still kejar aku. And waktu dia kejar tu, Cap, memang aku panik lah. Aku berlari terhumbang hambing, terhuyung hayang. Aku berlari keluar daripada situ, lintang pukang. Memang tak boleh buat apa. Sampai ke arah tangga tu, Cap, aku berlari turun ke bawah. Sampaikan aku termiss satu step dan aku terjatuh daripada tangga tu, Cap, waktu tu. And waktu tu memang bila dah jatuh tangga tu completely padam, gelap. Aku tak sedar apa-apa. And aku rasa macam aku jatuh tu sekejap je tau. Sebab lepas aku jatuh tu, Cap, aku terasa tangan aku macam dipegang oleh something tau. And bila aku terbangun, aku perasan yang diri aku ni dekat dalam sebuah klinik yang tengah dirawat dan sebagainya. And waktu tu aku macam panik. Aku macam aku kat mana ni? Dia macam tu, dia unconscious punya ni kan. Aku tanyalah ada seorang ustaz tu dan juga seorang kawan aku. Aku tanya aku kat mana. Dia kata kat klinik. Tadi kau jatuh tangga, berdarah kepala kau tu. Dia kata macam tu. Berdarah kepala? Kau kenapa tu? Dia kata macam tu. Aku tadi dekat dom. Lepas tu Aini tu bangun. Dia kejar aku. Aku lari lah, aku takut. Aini budak yang kena rasuk kat surau tu. Mana ada. Aku pergi dom kau, aku tengok kau tak ada. Aku tengok Aini tu tengah tidur. Bila aku nak turun, aku nampak kau dekat bawah dah jatuh. Siapa yang kejar kau? Mana ada Aini kejar kau? Kau kenapa? Kau penat ke? Waktu tu, Cap, memang aku jam. Aku tak tahu nak cakap apa. Dan lepas je daripada peristiwa tu, 3 hari tu juga aku tak datang sekolah. And then terus cuti. And lepas seminggu tu naik ada SPM. And pada waktu tu, Cap, aku minta untuk tak duduk asrama untuk seketika waktu. Akhirnya aku ulang alik lah. Nasib baik masa tu dah last year. Tak adalah tahun depan tu kena jumpa budak tu lagi. So apa jadi ke Aini tu aku tak tahu. So itulah dia guys, cerita yang dikisahkan kepada kita. Bapak seram sial. Nak jaga orang histeria kan. Tiba-tiba dia bangun macam tu, dia kejau kepala otak dia. Takut siap. Adik nampak murung saja. Radio Kocang Makan. Radio Kocang Makan. Mami, Radio Kocang Makan. So guys, itulah dia cerita pertama yang kita kongsikan kepada korang. Gila kau. Kalau aku kat situ, apakah yang akan aku lakukan? Wahai Sang Pencipta. Okay guys, untuk cerita yang kedua ni, kita cerita kepada seorang pelajar lelaki. Nama dia Aswad. Okay, Aswad ni, dia ni duduk dekat area JB. Dia kata benda ni terjadi kat saya, Cap. Saya ingat lagi waktu tu saya masih lagi di sekolah menengah. And saya baru form 2 waktu tu. Biasa, Cap, bila form 2 ni kita biasalah ligan lah kan, nak pergi masuk semua aktiviti yang ada. Nak jadikan cerita, Cap, saya follow satu camping ni yang bertempatan dekat dalam sekolah tu juga. Pada malam itu juga dia punya macam kelab kebudayaan dia lah, ada buat camping.
dia pada waktu tu. Okey, nak dijadikan cerita waktu tu cap, saya ni orang kata apa, orangnya suka bercakap, suka bergaul dan sebagainya lah. Right. Saya ni dikenali sebagai becok pun kalau kat asrama. Nama asrama dia Becok, Mama dia. Okey, nama asrama dia Becok, and then benda ni terjadi pada dia pada tahun 2018. Waktu tu dia form 2. So tahun ni dia umur apa? Dia sekolah lagi lah. Kan? Form 2 14 tahun. 4 tahun kemudian dia bawa habis sekolah lah kan? Dia bawa habis sekolah lah. Tu. So Aswad, so inilah cerita hang. Nah, right, Aswad, dia kata waktu tu abang Cap, kita orang perlu berkumpul di sebuah padang sekolah. Di sebuah padang sekolah kami lah. Kami ada 2 padang sekolah dekat sekolah tu. And dia kata padang sekolah yang kami berkumpul ni merupakan padang sekolah yang diorang selalu buat camping ataupun aktiviti outdoor lah waktu tu. Okay, Abang Cap, biasalah kita camping, kita akan start dengan ice breaking. Okay, lepas ice breaking kita akan buat aktiviti-aktiviti ringan, dipecahkan grup dan sebagainya. And semua benda tu okay, tak ada masalah. Sampailah ke malam menjelma Abang Cap. Waktu tu kami di sekolah campur tau Abang Cap. Kita orang ada lebih kurang 30 orang peserta dekat dalam tu. 15 macam Korea ni dah. Baru jumpa Song Ji Hoshi. Sekarang suka dah macam Jepun pula. Okey, 15 orang pelajar lelaki, 15 orang pelajar perempuan. Okey, alright. Lepas diorang dah lepas diorang dah berkumpul dan sebagainya, dia kata waktu tu kita orang ni ada satu aktiviti malam tu, namanya aktiviti nenek. So pelajar-pelajar lelaki ni ditugaskan untuk menjaga seorang pelajar perempuan ni sebelum diorang sampai ke satu checkpoint yang ada dekat dalam kawasan tu lah. Okey Cap, kita orang bermain, kita orang ada pairing lah. So maknanya satu grup kita ada 3 pair. So ada 6 orang lah, 6 orang, 3 lelaki 3 perempuan. Okey, kita orang berjalan bersama kat arah satu macam apa store tu. Kawasan tu besar tau Cap. Kawasan tu besar. Ni padang sekolah ni. Masih lagi padang sekolah. Jangan pergi mana-mana. Padang sekolah. Sini ada kantin. Sini ada bengkel kemahiran hidup. Okey, kami berenam ditempatkan dekat belakang kantin pada waktu tu. Dan kami ni perlu untuk menjejaki satu kertas kuning yang berada dekat area kantin tu. Alright. Saya berjalan berenam dengan kawan saya lagi 5 orang tu. Saya berada di hadapan. Kan saya becok, so saya sukalah buat benda-benda ni. So saya berjalan ke hadapan, sampailah kami ke kantin tersebut Cap. Okey, kita orang kena selongkar semua bawah meja yang ada. Yalah, meja kantin kan macam tertutup kan. So kita orang kena selongkar bawah tu, sampailah jumpa kertas kuning. Okey, kita orang pun decide Cap untuk berjalan bersama ke enam ni untuk pergi check lah kertas ni ada ke tidak. Okey, sampai dekat meja yang pertama Cap, saya selak, saya jumpa kertas kuning yang pertama. Gang, aku jumpa kertas kuning yang pertama. Cuba tengok. Aku buka, kosong. Maksudnya apa? Cuba kau tengok dekat kertas-kertas dekat meja yang lain. Ada lagi ke? And yang lain pun buka meja yang ada dekat area diorang tu. And dekat bawah tu Cap, semua ada kertas kuning. Alah, pula dah. Maknanya kita kena cari kertas kuning yang betul lah ni. Bukan satu je meja ada kertas kuning. Uish, gila apa? Kantin kita ada 30 lebih meja kot. Takkan nak cek satu-satu? Macam tu lah. Kalau tak, kita kalah lah. Dia kata macam tu lah. Waktu tu aku memang nak mendang lah macam kan. Aku pun tak kira. Aku pun selak. Kawan-kawan aku pun buat benda yang sama lah. Sampailah ke meja yang terakhir Cap, aku pun selak meja kantin tu. And aku terjumpa ada satu bekas bulan. Dekat dalam tu ada warna kuning Cap. Ada kertas warna kuning. Aku macam jadi ikut real. Sebab kawan-kawan aku semua macam tengah cari. Aku macam tolek, aku tengok dia orang tengah cari. Mungkin yang ini real lah, sebab yang ini lain lah, siap ada bekas bagian. Dia letak betul-betul bekas tu, bekas bulat kecil je Cap, dekat tepi hujung sana kaki meja tu kan. Dia letak tepi ujung ni, betul-betul ujung ni. So aku pun tarik Cap botol tu, aku buka dan aku keluarkan kertas tu Cap. Aku keluarkan kertas tu. Aku pun tengok kertas tu. Uish, takkanlah. Waktu tu Cap, tiba-tiba aku tak tahu kenapa, bulu rumah aku rasa tegak gila. Rasa tegak gila, rasa sejuk. Sebab kertas yang aku buka tu Cap,
apa yang ada dekat situ adalah tulisan Hindu. Macam seolah-olah tulisan Hindu, tapi macam pelik gila. Aku tengok, mata aku pun pusing. Aku nak panggil lah geng aku yang ada kat situ kan. Aku pun pusing. Waktu aku pusing nak pergi panggil kawan-kawan aku, cap, aku tengok dekat kantin tu, cap, lengang, tak ada orang. Uish, aku dah macam, kau ajar budak-budak ni tinggalkan aku ke dia orang dah jumpa dulu? Aku rasa macam tu. So aku pun keluar daripada kawasan tu, cap, and then aku pergi ke bahagian tengah kantin lah. Aku panggil lah nama diorang. Bob. Alah, Ili, Kemi. Ada panggil macam tu lah waktu tu. Tak ada sautan, cap. Aku macam, mana sial diorang ni? Aku pun turun ke bawah and then pergi ke arah padang yang kita berkumpul. Dekat situ pun tak ada orang, cap. Aku dah macam seolah-olah seorang dekat dalam sekolah yang gelap tu waktu tu. 10 malam kau bayangkan sekolah. Mana diorang ni? Alah, bodoh lah, takut lah. Aku dah jumpa kertas ni, janganlah main-main. Dia kata macam tu. Tak apalah. So aku pun decide berjalan daripada arah padang tu untuk kembali ke kantin semula lah. So aku harap diorang ada dah dekat situ. Sampailah aku ke kawasan kantin tu, cap, aku nampak semua pelajar-pelajar yang ada dengan aku tadi tu semua ada dekat kantin tengah makan. Rupanya lampu buka, diorang tengah makan. Kantin tu buka lah, rupanya diorang tengah makan. Patutlah diorang tak ada dekat padang. So aku macam, lah, kat sini seorang pun tak cari aku, seorang pun tak panggil aku. Aduh, korang ni. So waktu tu aku pun berjalan daripada padang tu, berjalan menuju ke arah kantin tu. And then sampai ke arah kantin, aku nampak diorang tengah borak each other tau. Diorang tengah borak each other. And then aku pun beratur lah ikut yang lain. And kebetulan yang depan ni pun aku tak kenal sangat. So aku tak adalah tegur. Aku sambil mata aku tengah cari kawan-kawan aku yang lain lah. Kawan-kawan aku yang lain. And aku macam, mana pula diorang ni kan. Sambil aku menunggu makanan yang bakal dihidangkan. Okay, waktu tu aku ingat lagi, cap, dia bagi aku satu cawan, dalam tu air mineral and ada satu pinggan mie goreng dengan telur mata lah. Aku pun bawa makanan aku ni berjalan sambil aku cari kawan-kawan aku tu kan. And aku ternampak member aku tu dekat hujung, dekat meja hujung tempat aku jumpa kertas tu tadi. Diorang tengah duduk, tengah sedap makan baik kan. So aku macam, korang ni kan, boleh pula makan duduk kat situ. So aku pun bergegas ke arah meja tu. Aku pun duduk and aku start makan and aku borak dengan diorang. Aku cakap, korang pergi mana dulu tadi? Aku cari korang asal tak ada. And kawan aku yang lelaki tu pun cakap, makan. Lepas tu yang perempuan ni pun sambung, makan banyak sikit. Yelah, makan lah ni. Aku pun makan. Sampailah aku makan tu, cap. Waktu tu aku tak tahu kenapa aku mungkin makan laju sangat sampai aku tersedak, cap. Waktu tu aku macam waktu tu. And waktu aku tersedak, aku minum air, cap. Aku terasa air tu dia macam rasa kelat. Dia mineral tapi rasa kelat. So aku macam, air apa dia weh? Asal pelik rasa dia. Dan lepas aku tonggang air tu, cap, aku tengoklah ke dalam air tu. Aku cakap, ini air apa ni? Asal air kosong rasa kelat macam ni? Lepas tu aku tanya member aku yang sebelah, asal air dia macam ni? Waktu tu, cap, aku nampak sebelah aku ni adalah aku, cap. Adalah aku. Dan aku yang kat sebelah ni tengah berborak dengan kawan-kawan aku yang dekat depan ni. Aku pun tinggalkan meja tu. Aku berjalan. Aku berlari ke bawah semula. Dan aku pergi ke arah padang. Sampai ke arah padang, cap, aku ternampak ada seorang cikgu aku ni tengah main lampu suluh. Dan waktu tu dia panggil nama aku kuat-kuat. Dia panggil, awak kat sini, Aswad. Awak pergi mana ni? Waktu tu aku macam blank. And cikgu tu pun datang kat aku and dia tanya aku, awak kat mana? Awak pergi mana tadi? Asal awak tak balik checkpoint? Awak tengok sekarang dah pukul berapa ni? Pukul 2 pagi ni. Awak pergi mana tadi? Awak pergi mana? Kram, pingsan.
kawan tu. So Aswad kata dia pengsan, and dia kata waktu tu dia orang ni angkat Aswad ni masuk ke salah satu kemah yang ada, and dia tak adalah kena rasuk, cuma dia lemah semangat. Dan mengikut cerita kawan-kawan dia bagi, lepas je dia sedarkan diri, dia kata Aswad tu dia check bawah meja tu, and lepas je dia check, kawan-kawan dia datang kat meja tu, Aswad tu dah tak ada dah, gone. So korang boleh fikirlah ke mana Aswad pergi pada waktu itu, guys. So itulah dia cerita yang diganggu pula, yang dikongsikan oleh Aswad kepada kita. Seram kan? Kalau aku minta jauh lah Mat. Okay guys, so kita continue untuk cerita yang ketiga. Okay, boleh? Alright, so cerita yang ketiga ni guys berkenaan dengan seorang budak yang bernama